Dengar okey tak? Ngam. Ngam. Nampak ke macam tu? Betul tak ni? InsyaAllah kita buka kuliah malam ni dengan sama-sama baca buku kita. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam syarulahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh serta berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran, insyaallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Imam kita, seluruhnya saya muliakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita, kitab Akidah Ahlussunnah, insya-Allah. Muka surat apa tuan? Muka surat 59. Muka surat 59 baris inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Betul tak? Okey. Baik.
Jadi kita masih lagi dalam pembahasan akidah-akidah yang batil. Akidah-akidah yang batil. Mana batil ni akidah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya akidah yang batil ni banyaklah. Banyaklah akidah yang batil ini. Antaranya ialah seperti golongan Mu'tazilah yang kita dah bahaskan apa itu golongan Mu'tazilah. Kemudian golongan Jabariyah. Golongan apa tuan-tuan? Golongan Jabariyah. Kemudian golongan Qadariyah. Di sini disebut ada 3 golongan lah. Tetapi adakah 3 golongan saja? Sebenarnya banyak golongan yang batil ini. Kalau umat Islam ini dah akhir zaman ni berpecah-pecah. Berpecah-pecah kepada beberapa golongan. Baik. Antara yang lain adalah seperti golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Murji'ah, golongan Najjariyah, Musyabbihah, Ibnu Taimiyah, pahaman Ibnu Taimiyah, pahaman Wahabi, pahaman Bahaiyah, Ahmadiyah, dan berbagai-bagai lah pahaman-pahaman yang lain lah. Kadang-kadang kita pun confused lah, kita pun keliru mana satu yang betul. Sebabnya bab akidah ni penting lah kita belajar. Orang kadang dia tak nak belajar dengan pelbagai alasan lah. Dia kata dulu dah belajar, jadi tak payah belajar lagi dah. Saya dah pandai, dia tak perlu nak belajar apa-apa, kan? Dia tak tahu kan zaman sekarang ni macam-macam pahaman baru wujud. Kadang-kadang kita pun terkeliru mana satu yang betul. Jadi insyaAllah malam ni kita lihat pembahasan berkenaan golongan Qadariyah hari itu. Apakah dikatakan golongan Qadariyah? Golongan Qadariyah ini ialah golongan yang mana meletakkan usaha dan ikhtiar, berjaya ke tak berjayanya terletak kepada manusia. Terletak pada manusia. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak berjaya, tak berjaya, serah pada kita sendirilah. Tak ada hubung kait dengan Allah. Kita golongan Ahlussunnah ni usaha ikhtiar mestilah daripada kita. Mana kesudahannya itu daripada Allah Taala sendirilah. Allah Taala saja dapat menentukan sama ada berjaya atau tidak. Penting bagi kita ni mesti ada usaha dan ikhtiar, doa dan sebagainya, kan. Tak boleh kita hanya menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, tidak ada usaha apa-apa. Itulah dia. Baik. Jadi kita lihat di belakang sikit buku surat 58 tu. I'tikad mazhab Qadariyah ini adalah merupakan sebuah i'tikad yang sesat. Nampak? I'tikad mazhab Qadariyah ini merupakan sebuah i'tikad yang sesat dan batil. Kenapa, tuan-tuan? Kerana i'tikad mereka mengandung erti bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak bertanggungjawab kepada makhluknya yang bersifat lemah. Padahal dalam Quran telah diterangkan bahawa segala apa yang Allah Ta'ala jadikan di alam dunia ini semuanya adalah tertakluk di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kena percaya tu, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar, tuan. Macam tu. Baik. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran, inna kulla syai'in khalaqnahum biqadar. Surah Al-Qamar ayat 49. Maksudnya sungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdirnya. Takdirnya mana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan firman Allah Taala tersebut, nyatalah kebenaran i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa perbuatan hamba itu tidak memberi apa-apa kesan tanpa disertai dengan kudrat Allah, dan kekufuran atau pendurhakaan yang dilakukan oleh hamba itu adalah dengan takdir Allah, bukan semata-mata kesan pekerjaan hamba sahaja. Bukan semata-mata
kesan daripada perbuatan hamba sahajalah. Mesti ada takdir Allah Ta'ala di situlah. Di sebalik hijab. Kita tak nampak sebalik hijab. Kalau kita nampak sebalik hijab tu, sudah tu kita tahulah apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala di balik hijab tu. Kalau tahu senang, kita tak tahu. Itu sebabnya lebih baik tak tahu. Lebih baik tahu ke lebih baik tak tahu? Lebih baik tak tahu. Tak? Kalau seandainya kita tahu apa yang berlaku balik hijab tu, sudah tentu kita mungkin kadang tak lelap tidur lah. Kalau di sebalik hijab menyatakan kita ahli neraka je lah. Tak? Kan nampak neraka je. Kalau sebalik hijab tu dia nampak kita ni neraka, memang tak lelap tidur lah. Jadi lebih baik tak nampak. Tak perlu nampak kan. Kalau nampak pun tuan-tuan, biarlah benda-benda yang baik saja. Jangan benda-benda tak baik. Kalau tak baik susah tu. Jadi berdasarkan firman Allah Ta'ala tersebut, nyatalah kebenaran etikad akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa perbuatan hamba itu tidak memberi apa-apa kesan tanpa disertai dengan kudrat Allah. Mesti ada kudrat Allah Ta'ala di balik daripada apa yang kita lakukan tadilah. Dan kekufuran atau pendurhakaan yang dilakukan oleh hamba itu adalah juga dengan takdir Allah, bukan semata-mata kesan pekerjaan hamba tu sahaja. Bukan kesan daripada perbuatan hamba tu sahajalah. Buat manusia saya cakap tadi lah, mesti ada usaha dan ikhtiar. Kalau kekufuran tu, kita kena usaha lari daripada kekufuran. Kekafiran itu kita kena usaha lari daripada kafiran tu. Kejahilan kita pun kena usaha lari daripada kejahilan, untuk menjadi orang yang alim, orang bijaksana, kan, faham, kemakam dan sebagainya. Itu lebih baiklah daripada kita hidup dalam keadaan jahil, tidak tahu apa-apa. Andainya hamba itu mempunyai kudrah sendiri atau berkuasa penuh menjadikan sesuatu benda, tentu tidak akan didapati seorang manusia pun di alam dunia ini hendak hidup menderita dan miskin. Nampak tak? Kalau hamba itu mempunyai kudrah iradah sendiri, kita ni semua ada kuasa sendirilah. Ada kuasa kita sendiri, ada power kita sendirilah. Tak ada campur tangan Allah Ta'ala di situ. Kalau berdasarkan pada power kita sendiri, semua nak hidup senang, semua nak kaya raya. Bukan Power Ranger kan. Semua nak hidup senang, semua nak kaya raya, semua nak orang kata rumah besar, kereta besar, kan, bini isteri yang cantik, lawa dan sebagainya, kan, tanah yang banyak. Betul tak? Tapi adakah tercapai kita punya cita-cita tu? Ada yang tercapai, ada yang tak tercapai kan. Ada yang tercapai, ada yang tak tercapai. Okay. So maknanya kat situ kita nampak lah, mana kuasa kita ni, yang power kita ada ni bukannya mutlak. Kalau power kita ada ni mutlak semua kita nak percaya kan. Apa yang kita nak, semua kita nak dapat. Baik. Kerana kesemua manusia berkehendak hidup mulia, bahagia dan kaya raya, padahal beberapa banyak manusia dapati tidak mencapai segala apa yang dikehendakinya. Nampak tak? Dapati kita nampak ada golongan miskin, ada golongan hidup sederhana, ada hidup kaya raya. Dan Nabi pun sebut kan, disebut bahawa manusia ini terpecah kepada beberapa kumpulan lah. Contohnya Nabi kata qiwamid dunya bi'arba'ati, berdiri dunia itu, tegak dunia dengan 4 perkara. Pertama, bi'ilmul ulama, dengan ilmu ulama. Yang kedua, bi'adalatil fuqara, dengan keadilan pemimpin. Yang ketiga, bida'watil fuqara, dengan doa orang fakir. Yang keempat, bisakhawatil agniya, dengan pemurah orang kaya. Dengan pemurah orang kaya. Jadi dalam hadis itu menunjukkan pada kita ada 4 golongan manusia. Pertama, kan, pertama orang yang alim,
lawan orang alim jahil lah. Yang kedua, pemimpin lawan pemimpin rakyat, kan, yang kena pimpin. Yang ketiga, orang kaya, orang miskin. Nah, orang kaya lawan orang kaya, orang miskin. Yang keempat, orang miskin lawan miskin, orang kaya. Jadi 4 elemen ni, 4 perkara ni penting. Kalau bukan kerana orang alim, laulal alim la halaka jahil. Kalau bukan kerana orang alim, maka binasalah orang jahil. Kemudian yang kedua, laula bi'adatil fuqara, bi'adatil ulama, umara. Kalau bukan keadilan pemimpin, nescaya sebahagian manusia akan mengambil harta orang lain secara batil. Kalau bukan keadilan pemimpin. Yang ketiga, dengan pemurah orang kaya. Kalau seandainya tiada pemurah orang kaya, la halakal fuqara, nescaya binasalah orang fakir. Yang keempat, orang fakir. Kalau bukan kerana doa orang fakir, nescaya orang kaya pun binasa. Orang kaya pun binasa. Jadi mana ke situ ada 4 kategori manusia lah. 4 kategori manusia: orang alim, lepas tu fuqara, pemimpin. Ketiga, orang kaya, dan keempat, orang miskin. Jadi kalau orang kaya semua dalam dunia ni, ke siapa yang kita nak keluarkan zakat? Siapa nak terima zakat ni? Semua orang kaya. Semua orang kaya kan? Kat siapa kita nak bagi zakat? Contoh doa fakir ni. Contoh ni. Doa orang fakir. Ya Allah, ya doa lah, minta keselamatan, kebahagiaan, kan, hindar daripada bala bencana. Itu doa orang fakir lah. Orang fakir ni doanya lagi mustajab berbanding orang kaya. Betul tak? Berbanding orang kaya. Kalau bukan kerana doa orang fakir, saya binasalah orang kaya. Sebab orang kaya kadang-kadang ada yang pemurah, ada yang tak pemurah. Ada penyalahgunakan kuasa dia, penyalahgunakan duit. Bila maksiat banyak, kemungkaran maksiat banyak, kita bergantung pada doa fakir lah. Bergantung pada doa fakir kan. Jadi dengan doa fakir tadilah, maka terhindar kita daripada bala bencana, musibah dan sebagainya. Walaupun ada di kalangan kaya tu buat yang tidak elok dalam dunia. Faham kan? Gitu. Baik. Seterusnya tentang ini adalah suatu kenyataan dan bukti yang jelas bahawa segala usaha dan pekerjaan hamba itu tidak terlepas di bawah kekuasaan Allah. Di mana hamba itu, tuan-tuan, hanya membuat suatu pelan atau pencadangan, pelan tindakan, betul tak? Kan biasa kita dengar pelan tindakan, pelan cadangan, pelan strategik lah, macam-macam lah kan. Hamba itu hanya membuat suatu pelan atau cadangan, pelan tindakan yang akan dilakukannya mengikut kehendak dan kemahuan yang tersirat dalam hati hamba tadi. Tetapi pelaksanaan adalah tertakluk di bawah kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua di atas kudrah iradah Allah. Kalau kita macam mana pelan kita pun, hebat macam mana pelan kita pun, tiba-tiba Allah Taala bagi kita sakit, terlantar kan, kena stroke. Macam mana dengan pelan tindakan kita? Berjaya ke tak berjaya? Terbengkalai lah pelan tindakan. Hanya dalam kata paperwork je lah, kertas kerja je dah. Mampu merancang je. Mungkin bajet dah lulus lah. Bajet dah lulus, dah duit dah rapat, tapi nak melaksanakan tak rapat. Kenapa? Kerana tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kita penyakit. Allah Ta'ala bagi kita kena penyakit stroke. Dah terlantar tu, tak boleh buat apa. Akhirnya bajet yang terapat tu tarik balik oleh pihak berkenaan. Nampak? Tak kesampaian lah macam tu. Tapi walaupun begitu, tuan-tuan, pahala dah ada lah. Kalau seandainya pelan kita tu, pelan tindakan tu kan, pelan strategi kita tu benda yang baik. Kalau benda baik, untuk kita nak
bantu masyarakat, nak tolong orang susah, betul tak? Tapi sebabkan oleh Allah Ta'ala bagi kita sakit, tak boleh buat apa. Nampak? Kita hanya merancang macam macam tu. Baik lihat semula. Ini adalah suatu kenyataan dan bukti yang jelas bahawa segala usaha dan pekerjaan hamba itu tidak terlepas daripada di bawah kekuasaan Allah. Di mana hamba itu hanya membuat suatu plan atau cadangan yang akan lakukannya mengikut kehendak dan kemahuan yang tersirat dalam hati hamba tadi. Tetapi pelaksanaannya adalah tertakluk di bawah kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrah dan iradah Allah. Selain daripada akidah-akidah tersebut, pemimpin atau penganjur mazhab Qadariyah telah menyebarkan dan mengembangkan juga itikadnya yang sesat dan batil, iaitu mereka beriktikad bahawa Allah Ta'ala tidak mengetahui langsung suatu perkara yang bakal terjadi sebelum perkara itu berlaku. Nampak? Di pahaman mereka lah. Antara pahaman mereka dia kata Allah Ta'ala tidak mengetahui langsung suatu perkara yang bakal terjadi. Mustahil lah. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat alim. Innallaha sami'un alim. Sungguh Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Kalau tuan-tuan mengaji kitab sifat 20 kan, alim ini salah satu daripada nama Allah. Alim itu mengetahui sama ada benda yang berlaku ataupun benda yang sedang berlaku, akan berlaku. Benda dalam ilmu Allah Ta'ala semua dia tahulah. Siapa yang akan lahir pada sekian-sekian hari bulan, semua dia tahu. Siapa yang akan mati pada sekian-sekian bulan, semua dia tahu. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang akan sakit pada sekian-sekian bulan, semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengetahui itu tidak didahului oleh tidak tahu dahulu. Macam kita pun ada sifat alim juga, mengetahui kan. Hasil daripada kita belajar, mengaji, belajar kan, sama ada kita sekolah pondok, universiti kan, di peringkat universiti kan, hasil daripada kita belajar, maka kita dapat jadi orang alim. Dapat jadi orang alim. Tetapi sifat orang alim yang kita ada tu didahului oleh tak ada dahulu. Didahului oleh jahil dahulu. Bila selepas kita belajar, baru kita alim. Hasil daripada belajar, pengajian dan anugerah Allah Ta'ala, kita pun jadi alim. Satu hari nanti Allah Ta'ala akan tarik ingatan kita. Umur kita semakin meningkat, jadi ingatan pun semakin kurang. Akhirnya kemungkinan besar mungkin kita jadi jahil semula. Tengoklah kalau orang hidup dalam keadaan umur terlampau tinggi kan, terlampau panjang kan, macam mana keadaan orang itu. Kadang dia pun ingat lupa kan? Nyanyuk. Saya kan nyanyuk, satu sifat nyanyuk lah. Sampai kan kadang dia tak ingat apa dah. Ataupun contoh insiden dah. Orang ni sebelumnya alim, bijak, pandai. Apa je kita tanya masalah semua dia boleh jawab. Tiba-tiba mata ratakan dia insiden, jatuh. Kepala terantuk kat batu. Wire dah short satu. Bila wire dah short, sudah tu ingatan dia kan, mungkin tidak ada 100% lagi ingatan dia. Kalau kita tanya kan, ingat tak dan ni siapa kan kan, dah lupa dia dah. Kau siapa kan nampak? Jadi dah kembali menjadi jahil semula. Kembali menjadi jahil. Allah Ta'ala bersifat alim, dia tidak dilalui oleh jahil kemudian baru alim. Tidak dilalui oleh tak tahu kemudian baru Allah Ta'ala tahu. Tak ada. Memang sejak daripada azali lagi Allah Ta'ala telah bersifat tahu. Dan tahu itu tidak dilalui oleh tidak tahu. Macam kita mesti dilalui oleh tak tahu. Kita tak ada lahir dunia alim, tak ada. Lahir beranak je mak kita terus jadi alim. Hafal Quran.
Hafal Quran. Boleh cakap pelbagai jenis bahasa dalam dunia ni. Apa je bahasa kang, semua dia faham. Bahasa Inggeris, bahasa India, Cina, kan, Urdu, Siam, apalah, Indon, semua apa, semua bahasa dunia ni. Rusia, Amerika, semua bahasa. Bahasa Jerman, bahasa Portugis. Jerman lain, Portugis lain. Semua lain-lain bahasa tu. Betul tak? Semua dia tahu. Tak ada macam tu kan. Memang tak dapat lah. Susah kan? Baik, sebenarnya jadi baik, selain daripada akidah yang tersebut, pemimpin dan pengayuh mazhab Qadariyah telah menyebarkan dan mengembangkan juga etikat yang sesat dan batil, iaitu mereka beretikat bahawa Allah Ta'ala tidak mengetahui langsung suatu perkara yang bakal terjadi sebelum perkara itu berlaku. Mustahil lah Allah Ta'ala tak tahu apa yang bakal berlaku. Kan? Kita je tak tahu. Banyak benda tak tahu. Cuma kita hanya boleh meramal sekian-sekian bulan contohnya akan berlaku gempa bumi. Sekian-sekian bulan akan berlaku contohnya apa? Ribut taufan. Kan zaman sekarang ni banyak benda orang tahu jugalah. Hasil daripada teknologi, gunakan teknologi satelit kan, satelit ke apa semua ke, Malaysia tak tahu. Ni pada hujung bulan ni pun dengan kata ada asteroid asteroid kan, asteroid tu yang besar juga saiz dia lah, sebesar bangunan berapa tingkat dah, besar lah. Tapi dia hanya lalu je, dia tak menghantam bumi. Dia tak, kelajuannya saya tak tahu berapa, ada sebut dah berapa ratus, dah berapa puluh ribu kilometer sejam. Kilometer sejam kelajuannya, sangat laju lah asteroid. Itu kalau hantam bumi tu tak tahu yang cakap tak tahu yang cakap lah dia hantam bumi. Tapi nak kata dia tak hantam, dia hanya sekadar lalu je lah. Kalau cuaca terang tuan-tuan, cuaca cerah, kemungkinan kita boleh nampak lah benda tu. Kalau cuaca asyik hujan tak boleh apa lah. Tak? Itu juga kalau berlaku gerhana kan. Berlaku gerhana matahari sekian-sekian bulan, mengikut pada ramalan daripada falak ni, dia kata pada sekian bulan akan berlakunya contohnya gerhana matahari. Sebab apa? Mereka kajilah, buat kajian mereka, bulan falak. Orang falak ni dia pakar kan tentang bintang-bintang ni. Dia tahulah pergerakan planet-planet ni, semua dia tahu. Yang tahu tu sekadar apa yang mereka dapat kesan. Mana-mana yang tak dapat dikesan oleh golongan ahli falak, tak tahu juga. Tak tahu juga kan. Benda yang dapat, yang boleh dilihat dengan mata, boleh disuluh dengan mata kita. Tak kisahlah guna alat apa. Zaman sekarang kan banyak teknologi kan. Teknologi kan. Aplikasi-aplikasi. Dalam internet banyak aplikasi tentang falak ni, tuan-tuan download je. Bila kita download aplikasi tu, masuk dalam komputer kita, kan, kita boleh cerahkan langit ni dan boleh kita gelapkan. Bila kita gelapkan langit ni, kita akan nampak banyak beribu bintang dalam aplikasi tu. Kita boleh adjust lah. Kita nak terang ke nak gelapkan cuaca dia. Kalau kita terangkan cuaca itu, kita hanya nampak tak banyak bintang lah, 3-4 bintang je. Tapi kalau kita gelapkan cuaca dia menggunakan aplikasi tu, kita akan nampak di rupanya atas langit ni beribu jenis bintang, berpuluh ribu bintang yang kita pun tak dapat lah. Bintang yang kita nampak ni kalau ikut pada ahli falak, hanya sekadar dalam 66,000 bintang. 6,000 bintang yang boleh kita lihat dengan mata kita. Yang tak nampak dengan mata kita ni lagi banyak. Yang tak nampak dilihat dengan mata kasar, serupanya lagi banyak bintang itu. Terpaksa gunakan alat lah, baru boleh nampak bintang-bintang tersebut. Jadi dengan
dengan ke teknologi tadi, jadi manusia tahu kan bila akan berlakunya contohnya gerhana matahari, bila akan berlakunya gerhana bulan, bila akan datangnya komet dan sebagainya, bila asteroid ni akan lalu dan sebagainya. Jadi mereka dapat tahulah. Mereka tak tahu. Kita tak tahu. Tak? Kita tak tahu bila planet ni akan lalu dan sebagainya. Tak tahu pun. Sebab kita kita terbatas ilmu kita berkenaan dengan ilmu itu. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi kita lebihan dan kita ada aplikasi alat-alat tertentu yang boleh kita mengkaji, mencerap, namanya cerapkan. Kita cerap bintang-bintang ni, maka kita tahulah bilakah berlaku sekian-sekian akan bulan yang akan berlaku, kita tahu macam tu. Baik. Baik, seterusnya Allah Ta'ala mulai mengetahui segala perkara itu adalah di masa permulaan berlakunya perkara tadi. Menurut etikad mazhab Qadariyah, dia kata Allah Ta'ala mulai mengetahui segala perkara itu ialah di masa permulaan berlakunya suatu perkara tadi. Salah lah. Maknanya bila berlaku yang benda tu baru Allah Ta'ala tahu. Tidak. Tak, kita macam kita ialah kalau kita manusia ni, kita hanya tahu benda tu akan berlaku apabila ada orang beritahu. Kalau tak ada siapa beritahu, kita pun tak tahu bila benda tu akan berlaku. Kan? Yang tadilah contohnya berlakunya gerhana bulan ke gerhana matahari. Bila gerhana bulan akan berlaku? Gerhana penuh ke gerhana tak penuh? Gerhana separa. Gerhana penuh tu kat belah mana? Negara mana yang akan berlaku gerhana penuh? Negara mana yang akan berlaku gerhana separa sahaja? Gerhana pun banyak-banyak jenis. Ada gerhana penuh, ada gerhana separa, ada gerhana cincin, kan? Gerhana cincin. Banyak jenis gerhana ni. Siapa yang tahu gerhana tu bila berlaku? Ahli falak lah. Kan? Kerana mereka buat kajian. Mereka buat pengiraan. Mereka buat pengiraan bilakah berlaku benda tu. Kita tak tahu apa benda. Kita pandai juga mengira, tapi bukan kira benda tu. Kita kira benda lain. Kita kira duit tahulah. Sebab kita accountant. Sebabkan kita kelulusan accountant, kita pandai kira duit je. Ataupun kita kerja bank, setiap hari kita kerja duit, kita kira duit walaupun bukan duit kita. Walaupun bukan duit kita, kita bantu kira duit orang, macam tu kan. Tapi berkenaan dengan apa pengiraan tentang alam ni, kita tak tahu. Apa lagi contohnya berkenaan dengan orang kata waktu menetapkan puasa Ramadan ataupun menetapkan raya, menetapkan hari raya kan. Kita kan tengok anak bulan kan. Kita tengok bulan. Kita tahulah. Kalau seandainya anak bulan tak nampak, kalau seandainya kita tak nampak awan banyak, macam mana kita tahu anak bulan dia tak ada bulan? Jadi hafalan tahulah. Bulan dah matang ke tak matang ke? Dia dah tahu matang, bulan tak matang. Macam tu. Dia tahu bulan menambang je. Kalau berlaku gerhana, kalau ada anak bulan tu, berapa derajah kedudukan dia? Berapa derajah kedudukannya daripada ufuk? Daripada ufuk barat. Berapa derajah kedudukan dia? Semua tahu. Kalau kita tak belajar ilmu tu, tak tahulah. Kita yang tunggu pengisytiharan je. Dah menghadap TV. Masing-masing menghadap TV, bila naik pengisytiharan mohon raja-raja ni kan. Besok puasa ke tak puasa, raya ke tak raya. So kita tunggu tu je lah. Tak ada kita nak mengira dah. Macam tu. Baik tuan-tuan. Jadi etikad mazhab Qadariyah seperti tersebut bertentangan juga dengan etikad Ahlussunnah wal Jamaah dan nas-nas Quran.
Dalam Quran telah termaktub beberapa keterangan yang membuktikan bahawa segala perkara dan peristiwa yang berlaku di sekitar alam dunia ini semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Semua diketahui Allah Ta'ala. Tak? Sebagaimana keterangan dan dalil berikut. Firman Allah Ta'ala, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa huwa Allah, dan dia Allah fis samawati wal ardi, mengetahui perkara terdapat di langit dan perkara terdapat di bumi. Ya'lamu sirrakum, dia mengetahui segala rahsia-rahsia kamu. Wa jahrakum, dan segala apa yang kamu lahirkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan mengetahui apa yang kamu usahakan. Apa yang kamu usahakan semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut, qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qul, kata oleh Muhammad, in tuhfu ma fi sudurikum, jikalau tersembunyilah apa-apa yang terdapat dalam dada kamu, au tubdu, ataupun kamu zahirkan, ya'lamullah, Allah Ta'ala tahu. Sama ada kamu sembunyikan, kamu zahirkan, semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Tak? Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan yang mengetahui apa terdapat di langit dan juga perkara terdapat di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan dia atas sesuatu itu maha berkuasa. Sangat berkuasa Allah Ta'ala. Contoh yang paling mudah alam lah. Macam mana alam yang itu luas, cantik, terbentang, yang tersusun kejadian ni, siapa yang boleh cipta di kalangan makhluk ni? Tak ada siapa boleh cipta dah. Amerika pun tak boleh cipta apa-apa. Allah Ta'ala datangkan COVID pun Amerika pun tak buat apa. Kan? Allah Ta'ala datangkan COVID, Allah Ta'ala datangkan tu, macam-macam jadi penyakit, wabak zaman sekarang ni. Yang paling pelik ni, manusia pun terduduk juga lah. Terduduk, tak boleh buat apa kan. Tapi Malaysia tetap usaha lah buat macam mana nak cegah COVID. Dan sekarang ni dah setengah sebut dah vaksin ni kan. Vaksin ni dah banyak kali dah dicuba. Kata Rusia dah 90% vaksin itu berjaya lah. Kata mudah-mudahan berjaya kan. Macam tu. Tapi nak tunjuk pada kita, kata Allah, aku baru datangkan tu je, belum yang besar-besar lagi tu. Betul tak? Benda tak nampak tuan-tuan. Masya Allah, tak nampak apa. Manusia jadi huru hara dia buat dia. Huru hara tuan-tuan. Tak tentu arah. PKP lah, PKPB lah, PKPD lah. Macam-macam, dia tak? Baik. Jadi katakanlah Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam dada kamu, atau kamu melahirkan, nescaya Allah Ta'ala tahu. Dan dia mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa di bumi. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa atas tiap sesuatu. Satu lagi ayat penting tu kan ni. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Nampak? Maksudnya wa indahu mafatihul ghaibi, dan pada sisi Allah Ta'ala jugalah terdapatnya anak kunci pembendaraan segala benda gaib. Pada Allah Ta'ala lah terdapatnya anak kunci segala pembendaraan benda-benda gaib. Jadi seolahnya benda gaib ni kan, dia macam ada dinding antara kita. Dia macam ada dinding antara kita dengan perkara gaib. Dan ada pintu pula. Ada pintu antara kita dengan perkara gaib. Okey. Dan ada kunci pula. Tak ada kunci, tak boleh masuk. Tak tahu.
Dia tahu ada kunci, tak tahulah perkara gaib. Ya. Tiada siapa yang mengetahui melainkan dialah sahaja. La ya'lamuha illa huwa. Tak ada yang tahu pun kecuali semuanya dia yang tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan dia tahu perkara yang terdapat di daratan dan di lautan. Perkara di daratan dan lautan semuanya. Kita tak tahu, banyak benda tak tahu. Kalau tak ada teknologi ni, memang kita pun tak terjangkau kan. Teknologi ni siapa yang bagi? Allah Ta'ala juga yang bagi ilham pada manusia buat teknologi. Sains kan? Dengan adanya kepakaran tadi, Allah Ta'ala bagi pinjam kepada manusia, maka manusia dapatlah mencipta robot, mencipta roket. Macam-macam manusia ni alat digunakan untuk naiklah, pergi terbang macam tu. Tak? Sampailah orang kata ada yang sampai ke bulan dah, ada yang sampai ke planet Mars lah dan sebagainya. Hari tu saya dengar tentang pembahasan tentang planet Mars. Tuan-tuan tahu tak? Kan? Kita nak pergi ke planet Mars tu berapa lama tuan-tuan baru sampai? Kata pensyarah tu, pensyarah UGM lah. Kita nak pergi planet Mars tu, kan, nak sampai ke situ tempohnya 6 bulan. Naik roket. 6 bulan baru sampai ke sana. Nampak? Kalau nak balik semula ke bumi pun 6 bulan. 6 bulan baru sampai ke bumi semula lah. Itu pun tuan-tuan, kan, nak balik ke bumi itu pun tak boleh on the spot balik macam tu. Sebab apa? Sebab bumi ni dia sentiasa bergerak. Ada masanya bumi dengan planet Mars tu dia akan dekat. Yang paling dekat bila bumi dengan planet Mars tu jaraknya ialah tempoh masanya 6 bulan. 6 bulan baru sampai ke planet Mars. Masa tu antara bumi dengan planet terdekat. Dengan Mars tu, bila bumi, kan dia bumi dengan planet kan serta bergerak. Kan, lepas 6 bulan, kedudukan bumi dengan Mars tu dia tak akan dekat lagi. Dia akan dah jauh dah. Dia akan dah pusing jauh. Jadi nak balik semula ke bumi kena tunggu dulu. Paling tidak pun setahun, 2 tahun barulah putaran bumi itu dia akan, orbit dia akan dekat semula kepada planet Mars. Nak balik tu pun 6 bulan lagi. 6 bulan barulah sampai ke bumi. Masa tu dah lupa dah anak bini semua kan. Macam tu, rupa anak bini pun dah tak ingat dah rupa dah. Kau ni siapa? Bila sampai bumi kan? Ya. Kau ni siapa? Dan kan anak abah kan? Dah tak warna dah, lain rupa tak. Dah lama warna pun kan? Nampak? Itu dengan roket yang paling laju tu kan. Mau sampai ke sana. Mars tu pun tak tahu apa benda yang ada. Saya pun tak pasti apa benda yang ada. Nampak kosong kan, tak ada benda. Pokok-pokok pun tak ada. Terang menerang itu, tapi itulah barat tu sibuk pergi ke sana nak buat kajian. Kejadian apa benda tak tahu benda kaji. Tentang udara sana, semualah air, udara, api semua nak dikaji tu kan. Macam tu. Baik. Mungkin itulah perancangan besoklah akan datang. Kalau lah bumi ni penuh orang, tak ada tompek nak letak ni, kat mana kita nak letakkan orang ni? Orang kata kat bulan. Tapi kat bulan macam mana kehidupan kat bulan tu? Ataupun boleh tidak tu nak hantar planet Mars ni letak sana. Planet Mars pun jauh. Tak? Planet ni kalau tuan-tuan pakai tu nampak macam dekat. Kita tengok dengan mata kasar kita kan nampak macam dekat, tapi sebenarnya jauh. Planet Pluto ke kan, planet Pluto ke planet Mustari ke kan, bila kita pakai teropong tu, kalau tuan-tuan kan budak-budak daripada Tuan Mufti ni kan dia ada alat kan teropong ni. Kadang bila dia orang buat cerap tu, ni Ustaz, ni planet Mustari ni Ustaz. Oh ni Ustaz, ni planet Pluto ni. Nampak macam roket.
Tapi nak pergi ke situ tak berapa bulan kan ibu sampai. Jauh nampak dalam teropong tu nampak okeylah. Itu ingat bulan nampak dalam teropong tu macam dekat. Tapi nak pergi ke situ tak tahu bila pun sampai. Faham tuan eh? InsyaAllah. Jadi kita tengok ayat tadi. Mana ayat tadi tuan? Dalam ayat tadi Allah Ta'ala sebut, dia kata wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tiada sesuatu yang gugur pun daripada daun kayu kecuali Allah Ta'ala tahu bila daun kayu tu gugur. Tiada gugur sehelai daripada daun kayu melainkan Allah Ta'ala tahu. Sehelai yang jatuh tu Allah Ta'ala tahu. Kita bila masuk pula nak beritahu tentang sehelai daun. Pokok mangga depan rumah kita pun tak larat kita nak ngira daun tu. Pokok mangga depan rumah kita, pokok durian depan rumah kita tu, banyak dia punya daun tu. Hari-hari gugur kan, tak terkira kita gugur tu dah. Nampak. Tapi Allah Ta'ala tahu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tiada sehelai pun yang gugur pun daun tu melainkan Allah Ta'ala tahu. Wala habatin, dan tiada gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin, dan tiada gugur yang basah. Wala yabisin, dan tiada gugur yang kering. Semuanya tertulis dalam kitab Allah. Kitab mana Lauh Mahfuz yang terang dan nyata. Masya Allah. Berapa orang yang mati hari ni? Kalau ikut KKM dia tahulah hasil dari pengiraan dia. Oh hari ni jumlah COVID ni. Oh hari ni jumlah kematian ni. Tahu tak? Itu berdasarkan apa dia tahu. Yang tak tahu pula tak tahu apa-apa kan. Macam tu. Dengan kata yang waktu yang ke belakang ini, maknanya orang kena COVID ni dia tak ada simptom dah. Tak ada simptom, tiba-tiba positif COVID. Kalau dulu adalah simptom-simptom tertentu kan. Tapi yang ke belakang-belakang ni tak ada simptom dah. Tiba positif. Coronavirus. Kan? Bahaya kan? Macam tu. Kita tak tahu siapa kawan kita ni yang ada COVID. Kita tak tahu. Kita minta semua tak ada lah. Alhamdulillah kan? InsyaAllah. Jadi berdasarkan firman Allah Ta'ala tersebut, nyatalah kesahihan akidah, etikad, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Bahawa Allah Ta'ala telah mengetahui semua perkara yang berlaku di alam dunia ini. Semua perkara itu belum berlaku, permulaan berlaku, sedang berlaku dan yang akan berlaku. Mana? Semua perkara sama ada permulaan berlaku, belum berlaku, permulaan berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, telah berlaku. Telah berlaku. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu benda yang telah berlaku. Bila akan berlaku kita tahu sikit-sikit lah. Berdasarkan kepada kajian-kajian manusia, orang-orang pakar tu dia tahulah. Sekian bulan akan berlakunya ke bumi. Sekian bulan akan berlakunya orang kata puting beliung. Berdasarkan kepada keadaan cuaca tu, ramalan cuaca tu. Orang ramalan cuaca tu, apa istilah tu kan? Istilah sains itu meteorologi apa? Meteorologi kan? Meteorologi. Jadi berdasarkan pada ramalan mereka bahawa akan berlakunya contohnya hujan di beberapa buah negeri. Lepas tu ribut akan berlaku di beberapa buah negeri. Lepas tu air pasang besar akan berlaku di pantai barat, kan? Hasil daripada kajian dia lah, pengamatan dia, kajian dia menggunakan kata alat, teknologi dan sebagainya. Hanya dia tahulah. Tapi adakah benda itu akan berlaku? Belum juga. Boleh Allah Ta'ala tiba-tiba kan tak lagi berlaku. Ramalan lah. Macam tu. Itu namanya ramalan. Betul tak tuan?
Gitu. Kemudian dan tidak ada suatu perbuatan atau perkara yang tersembunyi dalam perkataan Allah Ta'ala. Malah gerak hati manusia pun diketahui oleh Allah Ta'ala. Oleh itu pengetahuan Allah Ta'ala adalah secara mutlak dan meliputi ilmunya pada semua perkara dan perbuatan dilakukan oleh hamba di dunia ini. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa anna Allaha qad hatta bikulli syai'in ilma. Dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Habis Sultan, sekadar itulah. Oh, sikit lagi. Belakang ni kan? Boleh? Sampai situ dah. Boleh? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Saya buka soalan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada? Ada? Ada gitu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa alam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsirah. Wasiyana fata ya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna futuhan arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma silana umurana bi qulubina wa sanati wa salamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma jamilna bi afiyah wa salamah wa qadra bi taqwa wa istiqamah wa izna min mujimatin nadamah bil hali wal ma'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.